Baik, masih lagi bersama saya Hafizi Rosli. Dalam Buletin Awal ini kita membawakan secara langsung dari Hospital Tunku Azizah di Kuala Lumpur, di mana di sinilah pelancaran PIC Kids yang telah pun dilancarkan oleh YB Menteri Kesihatan sebentar tadi. Namun kita masih lagi nak memperincikan sedikitlah mengenai PIC Kids ini. Usaha yang dijalankan oleh KKM untuk memastikan golongan yang berusia 5 hingga bawah 12 tahun turut dilindungi daripada COVID-19 dan juga mendapat komplikasi yang teruk. Dan untuk bercakap mengenai isu dan juga mengenai perincian mengenai PIC Kids ini, bersama dengan saya adalah Timbalan Menteri Kesihatan 1 yang juga merupakan pengerusi PIC Kids, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali bersama dengan saya. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Okey, baik Datuk. Kita dah tengok tadi, sebentar tadi mengenai PIC Kids ni, banyak usaha yang telah pun dijalankan oleh kerajaan. Ini antara golongan yang ketiga yang diberikan perlindungan, diberikan vaksin. Jadi mungkin Datuk dapat ulaskan sedikit bagaimana perjalanan PIC Kids sebentar tadi dan juga apa agaknya jangkaan sasaran daripada KKM sendiri. Ya, kita ada lebih kurang 4 juta anak-anak untuk diberi vaksin. Terlebih dulu saya nak beritahu, vaksin ni bukan perkara baru. Kita dah buat sejak 1950-an. Kita semua dah dapat vaksin masa kita kecil. Dan dia bukan satu yang compulsory, tapi satu yang sangat-sangat digalakkan. Sebenarnya vaksin telah banyak menyelamatkan nyawa manusia di dunia ni. Kan? Dengan ada vaksin, penyakit-penyakit ni dapat diselamatkan anak-anak. Kita ada bagi macam-macam dulu. Kita ada bagi hepatitis, kita ada bagi rubella, kita ada bagi untuk BCG, untuk TB dan sebagainya. Banyak penyakit-penyakit yang kita dah bagi. Jadi sekarang ni kita fokus pada anak-anak. Kita dah berjaya buat dewasa, 97%. Betul. Dan tadi yang Berhormat Menteri bagi tahu 55% boosted. Dan kita dah, saya yang juga lead CITFA, Adolescents. Adolescents ni kita dah capai hampir 90% lah sekarang ni. Alhamdulillah. Dan sekarang ni kita fokus kanak-kanak sebab kanak-kanak ni perlu dilindungi. Sekarang ni orang dah interstate dia jalan. Contoh saya bagi, keluarga pergi Langkawi bawa anak-anak. Semua orang protected, anak-anak tak protected. Yang kedua, anak-anak anak dah pergi sekolah sekarang ni. Sekolah sekarang ni. Tapi sekolah sekarang dia orang tak ada pengiliran. Ada yang ada pengiliran, ada yang tidak ada pengiliran. Sekolah, cikgu-cikgu sekarang ni dipahamkan 60% dah boosted. Dan orang-orang yang bekerja di sekeliling. Tapi anak-anak tidak. Dan anak-anak ni bukan macam orang tua-tua. Orang dewasa kita boleh cakap distancing. Dia orang tak ada. Fitrah mereka bermain. Lompat seronok. Jadi kita nak selamatkan anak-anak kita. Bagi saya, vaksinasi ni sangat penting. Bukan kita kena risau sebab kerajaan amat berhati-hati. Dan KKM lebih lagi berhati-hati. Saya duduk dalam mesyuarat, saya tahu. Sangat berhati-hati sebelum NPRA sangat berhati-hati dan pakar-pakar dalam TWG kita sebelum memberikan kelulusan bersyarat. Dah ada peraturan yang ketat, yang semua clinical test, trial dan sebagainya. Jadi untuk menyelamatkan anak-anak kita. Sepatutnya kita kena risau kalau anak-anak kita tidak diberi vaksinasi. Ini yang pertama saya kata. Jadi alhamdulillah boleh saya sambung sikit. 4 million dan kita target sebenarnya 80%. Dan 80% ni about 3.1 million. Dan kita dah order sebenarnya lebih pada mencukupi. 6 million kita dah order vaccines. Dan batch pertama dah sampai tadi, yang Berhormat beritahu tadi. Dan dalam sebulan ni akan sampai lebih kurang 2 juta. Sebab tu kita boleh target dalam 50% by the end of February. InsyaAllah kita akan go all out. Lepas launching ni kita dah akan go all out. Dan kita target 70% dalam first 2 month ni di sekolah. Sebab apa? Anak-anak yang di sekolah ni yang tanpa pengiliran, tahun 1, tahun 2, kalau tak silap saya, tahun 5, tahun 6. Jadi mereka ni, dan yang pengiliran pun, yang bergila-gila pun kita boleh target. Salah satu kaedah kita ialah PPV di sekolah. Yang kita akan go all out seluruh Malaysia. Jadi kita dah bercakap mengenai keberkesanan. Saya pasti pakar-pakar banyak telah pun menjelaskan mengenai keberkesanan, keselamatannya. Sekarang ni mungkin dari segi tumpuan utama kita adalah untuk kita tambahkan keyakinan kepada ibu bapa pertama. Dan kedua, kita nak memudahkan mereka ni untuk mendaftarkan anak mereka. Tadi YBKJ dah bercakap mengenai MySejahtera, melalui sekolah dan sebagainya. Dan ini mungkin apa usaha-usaha daripada KKM sendiri untuk kita tahu kanak-kanak ni kadang takut dengan jarum dan sebagainya. Apa pendekatan KKM sebenarnya nak bagi mereka ni lebih berani dan juga bila diorang dah cucuk, jadi diorang dapat ajakkan kawan mereka supaya jangan takut dan sebagainya. Terima kasih. Saya pun sebenarnya juga seorang doktor. Saya dah 35 tahun yang saya di GP. Saya memang hampir break and butter lah. Hampir tiap hari kita buat vaksinasi. Pujuk anak-anak ni penting. Pujuk dia. Ada pendekatan yang penting. Jangan buat kena senyum selalu lah. Kena buat muka manis. Kena pujuk dia. Dan kadang-kadang
kita bagi sikit hadiah pun ada, nak pujuk dia. Yang kalau yang baby, infant, kita pegang je. Dia sikit nangis, kita cucuk lah. Tapi yang daripada 5 tahun ni dia pandai. Dia pandai dan dia tahu 2, 3 ni. Walaupun cara orang dewasa pun takut kan. Tapi sebenarnya saya selalu cakap painless. It's painless. Sebenarnya memang it's painless. Kalau you dah cucuk, saya pun dah kena cucuk. Saya pun banyak cucuk orang. Tapi it's painless. Tak sakit sebenarnya, tapi lebihnya takut. Jadi nak kurangkan takut. Sang kita ajak Upin Ipin kongsi dengan kita. Betul. Kita pun naklah orang yang cucuk ni semua buat muka manis lah, jangan buat muka garang lah. Kan? Dan tentang keselamatan ni kita, Wabi Menteri tadi dah cakap, kita gunakan banyak, kita minta sangat-sangat pakar-pakar kita untuk muncul dalam TV. Jadi semalam saya tengok Datuk Dr. Hisham Shah, juga Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Research Kesihatan, juga merupakan seorang pakar pediatrik. Dan dia tu semua ni memberikan keyakinan lebih lagi lah. Lebih lagi tentang keselamatan dan sebagainya. Kalau saya boleh add sikit lah, kerisauan kita ialah sekarang ni, walaupun rata-rata anak-anak kalau kena COVID pun dia tak boleh, tapi ada yang serius dan ada yang dah mati. Tadi kita dengar statistik. Dan kerisauan kita juga ialah tentang multi system inflammatory syndrome, MISC tadi, dan juga long COVID yang boleh kena, yang kita tak tahu lagi. Jadi sebab ni kita nak protect anak-anak kita ni. Sebab risikonya, side effectnya adalah jauh-jauh lebih rendah daripada orang tu kena COVID. Kalau kena COVID, nanti kita jadi susah semua. Jadi ini, tadi saya kata, kita promote di TV, TV3, TV1, kita promote di media, social media, Twitter, Facebook KKM JKJAB. Betul. KKM JKJAB tu kita punya main lah. Supaya orang sekarang ni memang social media. Jadi supaya orang semua alert dan sentiasa melihat perkara-perkara baru, dan tolonglah kita dapatkan fakta-fakta yang benar, yang betul, yang kita ditakutkan. Ada orang tanya saya, telefon saya, jarum ni macam mana. But of course lah, we are going to answer the right things. Saya memang pujuk orang macam tu lah. Dan Datuk cakap tadi juga mengenai simptom long COVID dan sebagainya. Kita tahu, kalau saya nak petik satu laporan daripada UK, katanya 1 daripada 7 kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19 ini ada sindrom long COVID itu sendiri. Jadi pastinya kita nak melindungi diorang ini semua, dan juga kita nak pastikan juga ibu bapa tahu apa agaknya simptom-simptom ataupun kesan sampingan yang anak mereka kena. Cumanya tadi kita dah cakap juga mengenai kesan sampingan ini, bagaimana sebenarnya ibu bapa ini perlu tahu apa kesan sampingan anak-anak mereka selepas divaksin supaya kita dapat take action dengan pantas. Dan juga kita dapat pastikan mereka ni dalam keadaan selamat. Walaupun kesan sampingannya itu sikit, tapi ibu bapa kita tahu kanak-kanak ini kadang nak bercakap mengenai sakit ini pun dia tak dapat nak tahu bagaimana sakit dan sebagainya. Bagaimana ibu bapa perlu tahu sebenarnya dan dapatkan mungkin dari segi rawatan susulan dan sebagainya. Okey, ini penting lah. Terima kasih banyak soalan ni. Soalan sangat penting. Mak ayah kena jaga anak dia supaya anak dia cukup tidur, dapat rehat baik, makan, minum sebelum pergi vaksin. Dan kalau dia panggil AEFI, Adverse Effect Following Immunization, IV lah, shortcut itu. Kita panggil lokal. Yang pertamanya biasa sikit, memang ada bengkak sikit, kita berasa sakit sikit dan merah sikit. Itu dewasa pun ada sakit sikit. 1 hari 2 hari. Jadi kita itu boleh bagi dia makan macam ubat tahan sakit gitu. Pergi klinik minta pun boleh. Tapi that will be sehari atau 2 hari saja. Kalau demam pun sikit saja. Dan sistemiknya dia akan rasa lemah, rasa sakit kepala lah, macam tu. Tapi itu juga sehari 2 hari saja. Kalau benda lebih daripada sehari 2 hari, dia kena pergi hospital cepat. Sebab apa? Ada segelintir yang jadi serius. Tapi setakat ni, macam saya kata, 86 juta di Amerika, di US telah diberi suntikan pada sampai hujung tahun lepas. Hanya 12 orang yang serius. Itu pun sembuh semua. Itu pun 0.0000. Yes, 0.00 sembuh semua. I mean, it's just like that. So, okay, kita mak ayah lepas anak diberi suntikan, nasihat anak jangan buat aktiviti yang lasak. Bukan kena tidur baring, bukan. Tapi jangan lasak. Jangan pergi cycling, jangan apa semua, jangan pergi berenang lah apa. Jangan lasak, hati-hati tengok anak kita. Adakah dia ada sesak nafas, sakit dada, penat dan sebagainya. Itu kalau ada, cepat-cepat ke hospital. Dan kalau tak ada apa-apa, dalam tempoh seminggu dan 2 minggu, kena hati-hati tengok. InsyaAllah, seperti yang saya katakan tadi, mengambil vaksin jauh lebih selamat daripada kita kena COVID. Okey, maknanya dalam tempoh seminggu ke 2 minggu itu adalah tempoh pemerhatian yang paling penting sekali oleh ibu bapa dan juga anak-anak ni boleh elakkan melakukan aktiviti yang berat lah. Jadi berbaki 1 minit saja, Datuk, mungkin Datuk dapat
nyatakan sedikit harapan KKM sendiri terhadap ibu bapa untuk kita lebih menggalakkan lebih ramai lagi ataupun mendaftarkan anak mereka untuk mendapatkan vaksin ini. Ya, seperti yang saya kata tadi, saya nak nasihatkan semua orang, kita sepatutnya risau kalau kita, anak kita, mak ayah kita belum divaksin. Ini kita kena risau. Dan kerajaan sangat-sangat prihatin. Kerajaan belanjakan banyak duit untuk membantu rakyat, malah orang yang bukan rakyat pun kita nak vaksinkan. Jadi, dengarlah daripada berita-berita yang jelas dan fakta-fakta yang betul. Kalau tak clear, tanya. Tanya. Jangan kita cepat terpengaruh dan jadi takut. Kita tanya dulu. Sebab banyak sekarang ni berita yang tak betul. Tak betul banyak. Tak betul. Macam-macam lah saya dengar. Macam-macam saya dengar tak betul. Orang ni tak cucuk, orang ni tak cucuk dan banyak soalan-soalan yang bukan-bukan. Jadi, tabayun. Cek dulu, dapatkan berita yang saya dan saya sangat-sangat sebab apa kita sangat sayang anak-anak kita. Betul. Kita nak anak-anak kita ni tak macam kita orang dewasa. Kita boleh buat keputusan sendiri. Anak-anak kita ikut kita. Jadi saya seram pada mak ibu bapa ambil berat dalam perkara ni, bertanya pada KKM, bertanya pada kami dan berilah kepercayaan pada kami sebab kita nak selamatkan anak-anak kita. Lindung anak-anak kita daripada penyakit yang serius, komplikasi. Terima kasih. Okey, itu penjelasan daripada Timbalan Menteri Kesihatan 1 yang juga merupakan pengerusi PIC Kids, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali. Banyak sebenarnya perincian kita dah dapat sebenarnya mengenai keberkesanan, keselamatan. Semua ni kita dah tahu. Tapi ini semua terserah kepada ibu bapa untuk mendaftarkan anak mereka terlebih dahulu. Sebagai contohnya melalui MySejahtera dan juga ada beberapa saluran-saluran lain untuk memudahkan mereka ni mendaftarkan. Jadi, ramai-ramailah rebutkan peluang ini untuk mengambil, untuk melindungi anak anda daripada dijangkiti COVID-19 dan juga untuk kita mengelakkan daripada mendapat komplikasi yang teruk sekiranya dijangkiti COVID-19 itu sendiri. Dan mungkin itu sahaja yang sempat saya bawakan dalam Buletin Awani Khas kami langsung dari Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur ini. Saya Hafizul Roslia. Assalamualaikum dan salam hormat.